kalau saya orang UMNO, ahli UMNO ataupun pemimpin UMNO, saya akan rasa tidak puas hati dengan pendirian Anthony Loke. Anthony Loke kata dia jenayah tu tetap jenayah. Maknanya dia tetap penjenayah dan soal permohonan maaf dia tak relevan. Kasar tu. Untuk mengatakan bahawa tak relevan, kau mampus lah. Kasar. PMX at least dia boleh kata, ya, saya terima baik tapi masih lagi kena soal mahkamah lah. That's classic Anwar, but at least dia faham. He understands Malaysians. He understands Malays especially. Dan bila kita cakap soal reaksi, reaksi tertentu terhadap permohonan maaf ini, saya rasa kita kena bincangkan perkara ini. Sebab ini penting kepada implikasi politik, terutamanya di kalangan parti-parti tertentu. So, bila kita tengok reaksi PMX, tadi yang rujuk Syaril tadi, bapa negara ni adalah istilah yang digunakan oleh PMX sendirilah. Dia mengakui diri sebagai bapa kepada negara, tak apalah. Tetapi dia kata sebagai bapa kepada negara, bila orang mohon maaf, saya kena sambut baik. Itu ciri kepimpinan. Kita tadi cakap soal reaksi cynical dan juga reaksi yang mungkin adalah kebenaran. Reaksi cynical adalah bahawa PMX rasa bahawa ada nilai pada Datuk Seri Najib, terutamanya di kalangan pengundi Melayu. Sebab Datuk Seri Najib masih lagi mendapat sokongan yang besar daripada pengundi Melayu. 50%, let's just assume 50% tu yang menerima permohonan maaf masih lagi menyokong beliau. So PMX tak bolehlah cakap benda yang boleh mengguriskan hati Datuk Seri Najib. Yang kedua, Datuk Seri Anwar memerlukan sokongan daripada UMNO. Dan kita tahu bahawa UMNO masih lagi majoriti dia mempertahankan Datuk Seri Najib. So dia tak boleh cakap benda yang berbeza daripada ataupun yang lain daripada apa yang dia dah cakap, iaitu saya terima baik. Saya terima baik. Tapi dia sebut bahawa ialah proses mahkamah. So saya nampak bahawa dari segi cynical, perkiraan politik Datuk Seri Anwar untuk memastikan bahawa kedua-dua Datuk Seri Najib dan juga UMNO stay on side bagi dia. Tetapi saya juga ingin menyatakan pandangan yang lebih mendalam bahawa respon daripada PMX ni mencerminkan seorang yang ada peradaban yang tinggi lah. Ya, dia memahami budaya orang Melayu ni. Bila orang minta maaf ni, walaupun kita ada keraguan, tapi kita terima. This is the right thing to do in the Malay culture lah. Ya, in the Malay culture. Sebab dia terima mohon maaf pun tidak bermakna bahawa dia setuju Datuk Seri Najib dibebaskan ataupun dia rasa Datuk Seri Najib tidak bersalah. But he did a very Malay thing lah, which is to accept the apology. Dan ini ketimbang ketimbang apa yang disebut oleh Anthony Loke. Anthony Loke. You know what he said? Ya, kita punya berita KS dah menunjukkan. Anthony Loke kata dia jenayah tu tetap jenayah. Maknanya dia tetap penjenayah dan soal permohonan maaf dia tak relevan. Kasar tu. Kasar. Walaupun sebenarnya dari segi intinya, betul, mungkin tak begitu jauh daripada apa yang PMX akan rasa. Yes. Kalau kita boleh spekulasi, tapi penyampaiannya mencerminkan. Yes. Saya nak memperkenalkan satu istilah baru, iaitu CQ. Okay. Cultural quotient. Okay. Ada IQ, ada EQ, ada CQ. Ada SQ, spiritual quotient juga. Okay. CQ ini sejauh mana kita memahami keadaan sosio-budaya dan kita dapat sesuaikan diri dengan dalam keadaan sosio-budaya. Completely right. This is a flagrant violation of CQ lah. In the Malay I would argue in the Malaysian imagination, Syaril. I don't know. I don't think we should sell short all Malaysians. I think Malaysia, orang Malaysia mempunyai tahap mercy yang ataupun compassionate yang agak tinggi. Dan bila seorang tu dah ada
keadaan yang susah. Dia ada dalam penjara. We can doubt what he said, dan saya dalam segmen pertama tadi saya menghuraikan pandangan-pandangan saya berkenaan dengan itu. Tetapi bila seorang tu dah mohon maaf daripada keadaan dia di dalam penjara, and you say you are still a criminal, this is irrelevant. I mean, I cannot think of a worse CQ moment than this. So my pushback to your analisa KJ ialah mungkin KJ tak melihat kepada perspektif golongan yang kritikal terhadap Datuk Seri Najib, yang mungkin tidak steep in Melayu punya sosio budaya yang What's wrong with what PMX said? PMX said, that should have been it. Mungkin, saya terima baik, tapi bla bla bla. Tapi mungkin apa yang Anthony Loke cuba zahirkan adalah perspektif satu segmen dalam Malaysia yang bukan kecil, yang mana ialah kalau kita terima mohon maaf ni seolah-olah kita menghalalkan dan mengiyakan apa yang telah berlaku. Dan damage 1MDB kepada Malaysia ni terlalu mendalam, dan sampai anda ataupun Datuk Seri Najib tu boleh mengakui dan membayar harga itu, selagi itulah kita tak boleh beri respon yang lembut. Ya, tetapi bila anda kata permohonan maaf itu tak relevan, seolah-olah mengenepikan apa saja usaha yang Najib cuba buat untuk bukan hanya bersihkan image dan nama dia, tetapi untuk mencari kemaafan daripada rakyat. That's harsh. This man is in prison. I can disagree with him on many things, tetapi he is trying to say sorry, and you just simply push him aside like that. PMX at least dia boleh kata, ya, saya terima baik, tapi masih lagi kena soal mahkamah lah. That's classic Anwar, but at least dia faham, he understands Malaysians, he understands Malays especially. And kalau saya orang UMNO, ahli UMNO ataupun pemimpin UMNO, saya akan rasa tidak puas hati dengan pendirian Anthony Loke. Loke can say that, okay, kalau dia tak nak terima pun, dia kata, kalau dalam istilah kerajaan ni, kalau ada negara yang buat kenyataan kita tak puas hati dengan kenyataan tersebut, kita boleh kata, jangan kata saya kecam kenyataan itu, saya ambil maklum. Banyak istilah yang kita boleh pilih. Ambil maklum is your safe harbor lah. Kalau you tak setuju, I take noted. Reply email noted. Apa Loke boleh kata, ya, DAP ambil maklum apa yang Najib kata, tapi dia masih perlu melalui proses mahkamah dan terbukti bersalah dan kita serah kepada mahkamah. Full stop. Ambil maklum. But untuk mengatakan bahawa tak relevan, kau mampus lah. Tak, you see je, sebab kita pernah bincang perkara ni. PH campaign dengan cukup drastik berkenaan dengan 1MDB. Jadi mungkin ada ada banyak benda yang dia campaign drastik, Syaril, yang dia dah 180 dah. Tapi ada banyak benda. Mungkin ingatan tersebut tak pudar lagi daripada minda pemimpin-pemimpin tertentu dalam PH. There's so many things that they campaign hard on, that they've U-turn on, And I'm not even, saya bukan suggest dia patut U-turn benda ni. Saya cakap, bila isu yang dia tahu sangat penting untuk salah seorang daripada sahabat mereka dalam kerajaan paduan, yakni UMNO, dia bagi, that's PQ, that's political quotient, into political calculation lain. But even PQ pun tak ada, CQ pun tak ada, PQ pun tak ada. So I don't know what Q is left in DAP or PH. But I think KJ, maybe you're too kind dari segi if you think compassion adalah nilai yang menyatu padukan semua orang Malaysia dalam hal ini. Sebab ada crowd tentang 1MDB ni is not compassion, it's vengeance. So there is a crowd that will, ada crowd vengeance yang akan menyambut baik kenyataan. Member tu dah dalam penjara, bukan dengan penerimaan permohonan maaf ataupun saya ambil maklum permohonan maaf, dia akan keluar. Dia tetap akan ada dalam sehingga ada permohonan ataupun pengampunan daripada monark yang di-Pertuan Agong. So it comes back to that lah. Saya walaupun saya critical dalam segmen yang pertama, bila segmen kedua ni saya melihat bahawa accepting the apology tidak bermakna bahawa kita mengakui bahawa Najib tidak bersalah. Ya. Dan sebenarnya kalau tengok segmen pertama saya pun sebegitulah. Basically I want more of the apology actually. Dan sebab tu saya sebagai rakyat Malaysia, saya bila baca permohonan maaf tu, saya harap ini adalah langkah pertama kepada langkah-langkah yang lain. Because for me it's not about vengeance lah.
Yeah, For me, it's yeah. not I mean, saya tak pastilah Syaril cerita 1MDB ni apa closing chapter dia, apa bab terakhir dalam buku 1MDB ni. Tetapi saya tahu bahawa Datuk Seri Najib ni cerita dia belum habis lagi. Dan bagaimana dia akan habis ini banyak bergantung kepada dia sendiri. Ini permulaan untuk dia cuba tutup, untuk dia cuba mengukir naratif yang lain. Tetapi saya rasa macam Syaril katalah, I agree with you that it's a start but not enough yet. Not enough for me. It's a start but it's not enough yet. Kita akui bahawa it's a start. Dan bagi Syaril yang menjadi kelompok yang ketiga, bagi saya yang merupakan anggota Jemaah Menteri dia sendiri, kita berterima kasih kerana it's a start. But there's many more steps. Many more questions. Untuk menceritakan bagaimana he got into that situation in the first place. And mungkin satu hari lebih jelas tentang kekesalan dia lah. Maybe if you can say I shouldn't have done what I did to my. Sebab apa Syaril? Ini penting untuk kita sebutkan tadi tentang sistemik. Untuk kita belajar apakah kegagalan sistemik dalam kes Datuk Seri Najib dengan 1MDB ni. Dia kena honest about what happened lah. Dan kita akan tahu. Yes, there's a reckoning. Dan kita boleh belajar. Bagaimana peranan beliau sebagai shadow director telah pun mengatasi segala-gala kepentingan fiduciary, pengarah-pengarah 1MDB dan SRC. Tetapi kalau setakat ini sahaja, kita tak akan tahu bagaimana nak pastikan bahawa perkara ini tidak boleh berulang. You know. So, I don't know. Can I just add one separate point je? Yeah. Related tapi separate. Tentang UMNO sendiri lah. Dan saya fikir ini juga mungkin peluang kecil untuk UMNO dan pemimpin-pemimpin dalam UMNO fikir semula posisi mereka tentang 1MDB. Kerana bagi saya antara kegagalan besar kita waktu kita berada dalam UMNO dan selepas 1MDB ialah UMNO tak pernah ada ayat saya pakai tadi reckoning tentang 1MDB. Semenjak 9 Mei 2018 setelah kekalahan BN, the next day, the first thing ialah fitnah. Ini adalah fitnah Pakatan Harapan, fitnah lawan kita dan sebenarnya tidak ada kesalahan. Dan the party has never actually accepted. Dan melalui politik dan sebagainya, sekarang ni dah macam tak perlulah. They don't even need to deal with it because they're still in power and all that. That's almost everybody wants to forget it. But mungkin satu benda yang UMNO kena fikir, ada satu ketika you have to face up to this. And kalau you don't face up to this and kegagalan sistemik dalam UMNO itu sendiri yang membenarkan ia berlaku, mungkin cita-cita untuk melihat kebangkitan UMNO itu tidak akan kesampaian. Ya. Mungkin satu perkara yang last daripada saya lah. Saya cuba fikir apa yang berada di dalam pemikiran Datuk Seri Najib. Of course this is speculative lah. Tetapi saya rasa it was not easy for him to do this. Oh, I'm sure. I mean, saya nak cuba empathize sebagai seorang manusia lah. Yeah, this is all. Yeah. It was not easy for him to do this because walaupun dia tak mengaku salah, tetapi dia mengaku they let down Malaysians. That's what it is. Obviously dia tak mengaku salah, dia kata terpedaya, tetapi dia mengakui bahawa kesilapan judgement dibuatlah dan kesilapan dari segi pemantauan telah pun ada pada pihak beliau. Dan mungkin kalau saya dan kita rasa it's more than kesilapan judgement lah, tetapi at least he's admitted to one. And on that score, saya percaya bahawa pendirian PMX itu tepat, which is to sambut baik berbanding ketimbang yang lain lah. I mean, kita boleh jenaka tentang soal bapa negara tu, tapi his broader point on that sentence bila dia sebut tu, apa you nak buat bila orang nak mohon maaf ni, I as the Prime Minister, what you expect me to do? Which I think is a fair challenge lah pada mereka yang terlalu kritikal terhadap respon beliau. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini.